Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey tuan-tuan, sebelum terlupa diingatkan sekali lagi, minggu depan cuti. Jadi walau macam mana pun kita dapat 4 kali juga belajar pada bulan ni. Hari ni, lepas tu kita ada 2 kali lagi, 24 dan 31. Kalau tuan-tuan nak cari barang-barang sekolah, cepat-cepatlah. 31. Kita sekolah anak-anak bila? 3. 2. Okey, ada, insya-Allah ada masa. Okey, kita sebelum masuk ayat yang baru, kita tengok dulu ayat yang ke-28. Okey, cuba terjemahkan semula. Wa i'lamu, ketahuilah oleh kamu. Fa'il dia siapa tu? Antum. Antum tu siapa? Orang yang beriman. Ketahuilah oleh kamu, wahai orang beriman, annama, hanya sesungguhnya, amwalukum, harta-harta kamu. Kenapa dia bagi depan? Mubtada. Dan peranan dia yang kedua ialah mudhaf, sebab dia tak ada alif lam. Kum jadi mudhafun ilaih. Cuba terjemahkan. Amwalukum wa auladukum fitnatun, adalah, itu nak menterjemahkan khabar. Harta kamu, harta-harta dan anak-anak kamu adalah fitnah, iaitu ujian. Wa anna allaha, Allah itu, koma, sebab dia punya ini kena selesaikan dulu khabar muqaddam dan mubtada muakhar dia, barulah dia akan jadi isim atau khabar inna. Cuba terjemah. Wa anna allaha, Allah itu, buat ayat baru. Indahu, di sisinya, iaitu di sisi Allah, ajrun azimun, ada ganjaran yang besar. Maka ini dipanggil khabar muqaddam, yang ini dipanggil mubtada muakhar, dan dia juga adalah mausuf, sebab kita nak kata yang ini adalah sifat. Kalau ni sifat, mesti sebelah dia mausuf. Maka gabungan ini, mubtada muakhar dan khabar muqaddam ni adalah apa? Ini isim, anna adalah, itu adalah khabar. Ini semua adalah khabar anna. Macam tu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sisi Allah ada pahala atau ganjaran yang besar? Fa'ata'uhu khairul lakum. Dalam tafsir kata, pemberian Allah itu adalah lebih baik bagi kamu. Minal amwali wal banin, daripada harta-harta dan anak-anak. Fala tudayyi'u, janganlah kamu abaikan haqqallahi, hak Allah, bimura'ati, dengan kamu meraihkan, menjaga masalihil amwal wal aulad, kepentingan harta dan anak-anak. Jangan kamu abaikan hak Allah dengan kamu terlampau mementingkan hak anak-anak dan juga harta-harta kamu. Itu maksud dia. Jadi maknanya kita kena bagi hak kepada Allah Subhanahu wa taala, hak agama, berkorban, menyumbang untuk agama. Ini berkait dengan bab jihad ni, sebab surah ni menceritakan tentang jihad Rasulullah dan para sahabat dalam perang. Perang apa tuan-tuan? Perang Badar. Jangan lupa cerita dia.
Ajrun sawabun sama. Kalau tafsir saya dia kata ajrun tu sawab. Ya? Sawabun. Ajrun. Ganjaran ataupun pahala. Tak cukup bekalan tisu. Okey tuan-tuan, jangan berkhayal. Kita sambung ayat yang ke-29. Okey. Ayat yang ke-29. Sila baca tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu. Okey. Ya, maknanya tuan-tuan? Wahai. Haraf apa tu? Haraf nida. Apa makna haraf nida? Seruan. Okey. Ayyu. Ayyu makna apa? Dia tidak dapat nak diterjemahkan. Ya. Yang ini selepas haraf nida dipanggil apa? Kalau nida seruan, kalau yang diseru dipanggil munada. Kalau munadi orang yang menyeru. Kalau munada yang diseru. Okey, seterusnya tuan-tuan, ha, haraf apa tuan-tuan? Tanbih. Ingat tanbih. Apa makna tanbih? Mengambil perhatian. Macam tu. Ya ayyuha. Dia bukan ha dhamir tu, bukan maknanya tu. Tapi dia harap untuk mengambil perhatian. Ha. Kemudian tuan-tuan, allazina. Maknanya tuan-tuan, orang-orang yang. Isim apa tuan-tuan? Isim mausul. Seorang lelaki yang macam mana bunyinya? Dua orang. Allazani atau orang-orang yang. Allazina, seorang perempuan yang. Allati, dua orang. Allatani ataupun allataini, orang-orang perempuan yang. Allai ataupun allati. Siapa yang? Man. Apa yang? Ma. Cepat tuan-tuan ya. Tuan-tuan dah setahun ni, jangan kena kejar. Jangan orang baru belajar kejar tuan-tuan. Sebab saya bagikan diagram yang sama dekat Johor Bahru dengan Melaka sekarang ni. Dia tengah bersemangat nak kejar tuan-tuan tu. Sebab kita punya kunci bahasa kita ada pada ni je. Kalau benda ni tuan-tuan tak berapa nak ingat, memang orang akan kejar kita. Sebab siapa yang menguasai ini, dia akan menguasai habis separuh, hampir separuh ayat Quran di sini ya. Cepat-cepat. Kita dah banyak dah buat uji kaji di sini. Memang kalau kita senaraikan, memang dia ini mewakili lebih banyak ayat Quran dalam setiap ayat yang kita bincang. Ya. Itu cuma kiraan rambang ya. Cepat. Jangan bagi orang potong kita lah. Sebab ini bab ibadat. Dalam bab ibadat ini dia tak boleh bagi orang lain dulu. Sebab apa kaedah dibagi oleh syarak? La isara. Apa makna la isar? Tahu makna isar? Mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain. Bab duit bagus. Ada duit bagi ke orang dulu. Ya? Ada hak kita korban untuk bagi ke orang. Itu isar, itu mendahulukan orang lain. Ini sifat para sahabat. Ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya?
para sahabat itu mendahulukan, ya, iaitu Ansar mengutamakan orang Muhajirin lebih daripada diri dia sendiri. Itu dipanggil isar. Ini maqam ukhuwah, persaudaraan yang paling tinggi, isarlah. Ini kalau kita bincang bab apa ni, persaudaraan Islam, paling tinggi maqam dia isar. Kita dapat mendahulukan saudara kita lebih daripada diri kita sendiri. Paling rendah dalam bab persaudaraan Islam dipanggil salamatu. Apa makna salamah? Selamat. As-sadri, apa dia? As-sadri mana apa? Dada. Dada kita ni lapang. Tengok muka orang ni tak menyampah, ya? Tak ada menuduh sesuatu yang buruk. Ini paling kurang. Kita tuduh je dia sikit, buruk sangka, habis ukhuwah. Itu dah masuk taraf dosa. Ini had minima persaudaraan kita. Dan paling tinggi kalau nak capai, ikutlah para sahabat, ya, Ansar, dia dapat mendahulukan orang Muhajirin lebih daripada diri dia. Tetapi dalam bab ibadat, para ulama telah menyatakan satu kaedah, la isara fil qurbi. Tidak boleh mendahulukan orang lain. Tak apa, dia potong aku, tak apa. Tak boleh, fil qurbi, ini di dalam menghampirkan diri kepada Allah, iaitu ibadat. Dalam bab ibadat ni tak boleh. Kalau kita soft depan kita tak boleh silakan. Tak, kita mesti berebut untuk dapat soft yang pertama. Tak boleh persilakan orang, ya, itu sebab tu para sahabat berebut kan. Dia tak mendahulukan walaupun kawan dia, tapi berebut soft depan kerana kaedah ini. Dalam bab ibadat kita tak boleh dulukan orang lain. Jadi maknanya dia punya apa, pengajaran dia, moral cerita dia, janganlah orang dahulukan kita. Sebab semua orang selepas ni yang belajar dengan saya semua pegang diagram warna pink, ya? Dia bergantung kepada siapa yang menguasai dia. La ithara fil qurbi. Tidak boleh mendahulukan, ya, tidak ada, ya, ruang pun untuk kita dahulukan orang lain fil qurbi, dalam menghampirkan diri kepada Allah, iaitu dalam beribadah. Menuntut ilmu salah satu daripada al-qurbi, taqarrub kita kepada Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan? Jangan marah, ya. Kalau marah nanti kena jual. Kata Piramli. Okey, alladzina maknanya orang-orang yang, seterusnya tuan-tuan, amanu. Amanu, ini fi'il apa ni tuan-tuan? Fi'il madhi, ya. Fi'il madhi yang kita sudah bincangkan dulu, ya. Fi'il madhi sifar 2. Cuba tuan-tuan tengok sifar 2, macam mana bunyi sifar 2 fi'il madhi? Macam mana bunyinya? Af'ala. Okey, af'ala. Fi'il mudhari' bunyi macam mana? Yuf'ilu. Fi'il masdar bunyi macam mana? Masdar if'alun. Okey, kita ambil 3 tu untuk kita katakan ini adalah perkataan amanu adalah sifar 2. Okey, kalau begitu macam mana bunyinya sifar ni? Kiaskan kepada perkataan tu, dia akan jadi, cuba bariskan. Dia akan jadi amana pada asal tulisan dia, tetapi hamzah mati sebelum dia hamzah beratas, dia jadi mad badal, dia jadi amana. Apa makna amana? Dia telah beriman. Dia telah beriman. Okey, dengan ni tuan-tuan dapat menjadikan baris fi'il mudhari' dia macam mana tuan-tuan? Yu'minu, yuf'ilu. Dengan ni tuan-tuan dapat membariskan masdar, kata terbitan dia. Macam mana? Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3.
Cuba bariskan tuan-tuan. Ya. Asalnya ialah hamzah bertemu dengan hamzah. Nun. Tetapi apabila hamzah bertemu dengan hamzah sebelum dia bagi bawah, maka dia bunyi iman. Hamzah dengan hamzah sebelum beri atas bunyi mana. Kalau hamzah bertemu dengan hamzah sebelum dia bagi depan, macam mana? Misal kata macam mana nak baca tu? Dia tak baca dia baca tu. Ini dibaca imanun. Ini dibaca mana. Itu cara sebutan dia. Dan tulisan dia pun dah berubah. Yang ni dengan waw ni dengan, dia akan bunyikan tulis ya, imanun. Ini akan dia akan jadi beginilah, mana. Yang ini akan jadi iman, ya, macam ejaan iman lah. Dia akan jadi imanun. Tetapi ini adalah asalnya imanun. Af'ala yuf'ilu if'alun. Ini akan jadi amana yu'minu iman. Apa makna amana? Dia telah beriman. Yu'minu, dia sedang atau dia akan beriman. Imanun, keimanan. Kalau isim fa'il bunyi macam mana? Muf'ilun. Cakap Melayu. Iyalah, itu betul lah, terjemahan Melayu betul lah. Tapi isim fa'il dia macam mana? Muf'ilun. Mu'minun. Apa makna mu'minun? Orang yang beriman. Mu'minun. Itu kalau satu orang. Okey, ni tuan-tuan, ni lah kita punya fi'il madhi. Cuba jalankan fi'il madhi. Diagram warna kuning. Okey, cuba jalankan. Huwa amana. Huma. Hum. Itu amanu. Apa makna amanu? Mereka telah beriman. Okey, ini perkataan ni kita dah biasa jumpa. Seterusnya kita tengok perkataan apa dia? In. Ini penting ni. Dia tidak termasuk dalam kumpulan popular, tetapi kita selalu membincangkannya. In makna apa? Jika. Ini bukan sesungguhnya. Cuba tuan-tuan beza. In makna apa? Jika. Kalau inna, kalau anna, kalau an, bahawa. Ya, bahawa atau okey. In ni haraf apa? Haraf syarat. Haraf syarat. Menjadikan ayat tu apa? Kalau syarat, tergantung. Kecuali kita jumpa jawab. Apa makna jawab? Pelengkap. Ya. Dalam masa yang sama dia juga dinamakan, kerana fungsi dia mematikan, dia termasuk dalam haraf jazam. Ini dia tidak dimuatkan di sini untuk menunjukkan tak banyak. Kita muatkan haraf jazam yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Kalau ada lah, dia masuk dalam diagram kita warna purple. Diagram warna purple. Itu. Cuba tengok al-mudhari' al-majzum. Apa makna al-mudhari' al-majzum? Fi'il mudhari' yang berbaris mati. Apabila dia didahului oleh haraf jazam, maka fi'il mudhari' itu mati. Ya. Okey. Dia terbahagi kepada dua. Pertama, hurufun. Apa maknanya? Huruf-huruf tu jzimu, menjazamkan atau mematikan fi'lan wahidan. Satu fi'il sahaja, yang itu dimuatkan di dalam diagram kita warna pink. Tengok haraf jazam, diagram warna pink yang menjazamkan satu fi'il, saya masukkan situ. Ada tak? Warna pink, haraf popular, haraf jazam. Itu dia. Apa dia? Yang pertama lam, maknanya tidak. Yang kedua lamma, makna belum atau tidak. Ketiga
Li maknanya hendaklah. Itu dipanggil lam apa? Lam amar. Baru letak ke? Oh, nak apa kan? Tak berapa dengar. Okey. Li hendaklah, itu lamul amar. Dan yang keempat apa dia? La nahyah. Itu makna la, jangan. Okey. Kemudian yang kedua, hurufun tujzimu fi'laini. Huruf yang menjazamkan dua fi'il. Ini dia termasuk. Yang pertama apa? In makna jika. Jika kamu datang ke kelas. Itu ayat tu tergantung. Pasti kamu pandai. Itu baru pelengkap atau jawab. Okey, yang kedua, man. Siapa yang bersungguh-sungguh. Itu ayat tu syarat. Pelengkap dia, pasti dia dapat. Dia berjaya. Okey. Ketiga, ma. Apa dia? Apa yang kamu ajar, pasti saya faham. Okey, bisa katalah. Keempat, mahma. Apa makna mahma? Meskipun. Ya? Meskipun kamu tak datang, saya tetap mengajar. Okey, nak menunjukkan ayat tu tergantung dan perlu pelengkap. Bukan bilakah, bukan apakah maknanya. Itu begitu. Mata, apa maknanya? Bila. Macam mana dia jadi pelengkap? Ayat syarat, bila kamu datang, pasti saya sambut. Itu baru dia jadi pelengkap. Ayyana juga makna bila. Tetapi biasanya ayyana digunakan untuk benda yang besar. Untuk hari kiamat biasa ayyana yub'atsun, bilakah mereka akan dibangkitkan. Tapi itu istifham. Tapi kalau syarat macam mana? Bila kiamat datang. Okey. Cuba lengkapkan. Semua makhluk akan hancur. Okey. Macam tu. Aina. Di mana? Di mana sahaja kamu berada, pasti aku akan cari. Okey. Itu aina, di mana? Aina ma, di mana sahaja. Di mana sahaja. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Di mana kamu berada, pasti kematian akan mencari kamu. Anna. Anna, bagaimana? Bagaimana sekalipun kamu marah kepada saya tetap sayang padamu. Itu abang dia tak datang. Dia tak datang hari ni. Haisuma. Mana haisuma? Di mana jua? Apa ni? Di mana jua? Tolong. Menjadikan ayat ni tergantung. Tergantung. Ya kak? Di mana jua kamu berada? Patut kak? Saya akan ingat kepada kamu. Ya. Kaifama, bagaimana sekalipun. Cuba guru bahasa Melayu. Ini semua menjadikan ayat tergantung. Bagaimana sekalipun. Itu makna kaifama. Apa tuan-tuan? Bagaimana sekalipun. Dah tak ada modal dah. Tak ada modal, cukuplah tuan-tuan. Buat sendiri. Yang paling penting, saya tidak mahu memahamkan nanti bila kaifa, tuan-tuan faham dia istifham. Istifham tak apa ni, dia bukan ayat syarat. Bagaimanakah keadaan orang itu? Itu bukan ayat syarat. Itu istifham, itu soalan. Dia menjadikan syarat sekiranya dia tergantung dan perlu kepada pelengkap. Ada dua struktur ayat yang digabungkan. Okey, bila tuan-tuan jumpa in, bermakna ayat ni pasti akan tergantung tanpa ada pelengkap dia. Okey tuan-tuan. In berfungsi menjazamkan. Apa makna menjazamkan? Mematikan fi'il mudhari'. Okey, apa perkataan seterusnya?
tattaqu. Asalnya fi'il mudhari' macam mana bunyinya tu? Tattaquna. Macam mana menjazamkan fi'il mudhari' yang ada nun? In tattaqu. Apa makna tattaquna? Kamu bertakwa. Jika kamu bertakwa. Fi'il apa tuan-tuan? Mudhari'. Bila fi'il mudhari' mati dia panggil fi'il mudhari' apa? Majzum, yang kita baca dalam diagram purple tadi. Sebab dia matikan. Apa tanda dia mati? Ni bukan alif. Nun tu dibuang. Dengan buang nun tanda dia mati. Okey? Bila jumpa fi'il mudhari' cari apa tuan-tuan? Fa'il. Fa'il dia siapa? Dhamir tu. Antum. Antum tu siapa? Al-mu'minuna. Orang yang beriman. Al-mu'minuna. Orang-orang yang beriman. Jika kamu, wahai orang beriman, bertakwa. Mana maf'ulun bih? Kenapa Allah jadi maf'ulun bih? Sebab dia baris atas. Dia maf'ulun bih. Jika kamu bertakwa kepada Allah. Sempurna tak ayat tu? Kenapa? Tak ada jawab. Ini baru dipanggil sampai sini ayat apa? Syarat. Daripada sini sampai di sini, maka itu dipanggil ayat syarat. Ya, syarat. Syarat. Makna ayat tergantung, bukan syarat cakap Melayu tu. Mana jawab dia? Okey, apa perkataan seterusnya? Yaj'al. Ingat tak tadi? In berfungsi mematikan berapa fi'il mudhari'? 2. Fi'il mudhari' yang pertama dimatikan ialah fi'il mudhari' syarat. Ni. Asalnya tattaquna. Bila in tattaqu, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al. Ni fi'il mudhari' 2 yang dimatikan. Maka itulah dipanggil jawab. Macam mana? Yaj'al makna apa? Yaj'al, dia menjadikan. Fi'il mudhari' dhamir dia apa? Huwa. Yaj'alu asalnya. Kenapa dia mati? In ni mematikan 2 fi'il mudhari'. 1, 2. Macam mana nak terjemah jawab? Nescaya. Nescaya. Terjemahkan jawab. Jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya dia menjadikan. Fi'il apa tuan-tuan? Mudhari'. Kalau mati dipanggil majzum. Fi'il mudhari' majzum disebabkan oleh in. Matikan 2, 1 dan 2. Kena cari fa'il. Fa'il dia siapa tuan-tuan? Huwa. Sebab huwa yaj'alu. Dia ni siapa? Dia siapa? Allah. Pasti dia, iaitu Allah, menjadikan. Lakum. Untuk kamu. Ini tuan-tuan semua dah maklum. Ni 2 perkataan yang popular. La haruf apa? Jar. Okey. Kum dhamir muttasil. Pasti dia menjadikan kepada kamu. Ada fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. Ada fa'il dia. Dah jumpa apa dia? Huwa, iaitu Allah. Maf'ul bihnya mana? Yaj'al lakum furqanan. Apa tanda dia maf'ulun bih? Baris atas. Furqa. Tak habis tulis. Furqanan. Apa makna furqanan? Pembeza. Yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Ya? Kalau kamu bertakwa kepada Allah,
nescaya dia, iaitu Allah menjadikan bagi kamu furqanan, pembeza. Kat mana pembeza tu? Pada hati. Ya, kalau dalam tafsir saya dia kata yaj'al lakum nuran, Allah akan jadikan kepada kamu nur, ya, dalam hati kamu yang boleh membezakan antara hak dengan yang batil. Ya, hak makna apa? Benar, batil salah lah, yang sesat. Ya, yaj'al lakum furqanan, dia pasti menjadikan untuk kamu furqanan. Apa maknanya? Pembeza. Okey, seterusnya wa, haraf apa tu? Ataf. Okey, mesti tahu. Lepas tu tuan-tuan, yukaffir. Yukaffir. Okey, yukaffir. Fi'il apa ni tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Asalnya apa? Ini sefer berapa ni? Sefer 3 tuan-tuan. Kaffara, fi'il mudhari' dia. Cuba tengok sefer 3. Fa'ala yufa'ilu. Kalau kaffara yukaffiru. Apa makna kaffara? Ya, kalau kafara dia telah kafir. Kalau kaffara ada dua makna. Dia telah mengkafirkan orang. Kaffara yukaffiru ada makna menghapuskan. Di sini makna menghapuskan. Asalnya yukaffiru. Kenapa dia mati? Dia mengikut ni waw ataf, dia mengikut ni. Pasti dia apa tuan-tuan? Menjadikan furqanan, pembeza lakum, kepada kamu. Wa yukaffir, ulang semula, nescaya atau pasti dia menghapuskan. Okey, daripada kaffara yukaffiru, dia mengikut lagi tu. Fa'il dia siapa tuan-tuan? Huwa tu siapa? Allah. Pasti dia, iaitu Allah mengampunkan. Mana maf'ulun bihnya? Maf'ulun bih bagi apa tuan-tuan? Okey, mana bagi atas? Nampak tak? Sayyi'ati. Nampak bagi atas tu? Ya? Okey. Maf'ul bih bagi apa? Baris atas. Kalau satu keburukan atau sayyi'at apa? Kejahatan. Sayyi'atun. Ya tuan-tuan, cuba jalankan diagram warna hijau. Sayu je kelas ni. Apalah hal ni, tak ceria lah malam ni. Okey tuan-tuan, cuba tuan-tuan jadikan satu kejahatan sayyi'atun. Ini apa ni? Kolom muzakkar ke muannas ni? Muannas. Okey, cuba sebut semula bagi depan sayyi'atun. Kalau baris bawah sayyi'atin. Kalau baris atas, okey, kalau isim tu mufrad, dia memang nampak bagi atas, bawah dan depan. Kalau isim itu musanna, macam mana dua kejahatan? Sayyi'atani. Ingat, itu adalah mewakili baris depan sebab diwakili oleh alif. Tengok sini, kalau kita tengok, kalau isim marfu', alamatur raf'i, tanda baris depan. Pertama apa? Alamatur raf'i, isim dhammah. Ini dhammah ni kalau bagi depan.
Yang kedua apa? Alif. Itu sayyi'atani. Itu dia. Okey. Satu pilihan lagi apa dia? Cuba pilihan dua kejahatan. Sayyi'atani atau itu mewakili baris atas dan bawah. Cuba tengok alamatun nasbi. Ada tak ya? Alamatun nasbi ya, jumpa? Ya, itu sayyi'ataini. Cuba tengok alamatul jar, baris bawah. Ada tak ya? Itu maknanya sayyi'ataini mewakili baris atas dan bawah. Okey. Silakan. Kejahatan macam mana? Sayyi'atun itu bagi depan dengan dhammah. Pilihan kedua sayyi'atin itu baris bawah. Cuba tuan-tuan bariskan pula atas. Tidak ada, maka kita meminjam baris bawah. Cuba tengok alamatun nasbi. Alamatun nasbi pertama apa? Fathah. Kedua ya. Ketiga kasrah. Kasrah tu makna apa? Baris bawah. Ni tanda bagi atas tu dengan bagi bawah kerana jamak muannas salim tidak ada baris atas. Sayyiati. Jadi dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih bagi apa? Bagi atas. Ya, ingat maf'ulun bih bagi atas, tetapi dia bagi bawah kerana jamak muannas salim tidak ada bagi atas. Tanda bagi atas dia dengan baris bawah. Jangan poning kepala. Sayyiati. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Kum akan jadi mudhafun ilaih, dhamir muttasil dengan isim. Cuba tuan-tuan terjemahkan wa. Yukaffir, nescaya atau pasti dia menghapuskan atau mengampunkan. Dia tu siapa? Allah. Sayyiati, dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan kum, kamu. Wa yaghfir. Tengok dia mati lagi tu, asalnya yaghfir. Nescaya. Yaghfir, dia mengampunkan. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari. Fa'il dia siapa? Huwa tu siapa? Allah. Pasti dia mengampunkan. Ada maf'ul lebihnya tak? Ada maf'ul lebih tak tuan-tuan? Tak ada. Kalau tak ada, perbuatan mengampunkan perlu maf'ul lebih tak? Perlu. Apa dia kena buat sendiri dan memang difahami. Yaghfir lakum, untuk kamu, tetapi dia ampunkan apa? Zunub. Kalaulah ada perkataan dosa, dia akan pasti berbaris apa? Atas. Kenapa? Maf'ulun bih, pasti dia ampunkan dosa. Lakum, bagi kamu. Tapi dia maf'ulun bih tidak disebut tu sebab memang difahami. Yang pasti dia akan ampunkan dosa tu sudah mafhum, maka dia tidak sebut, dia terus kepada lakum. Yaghfir lakum, dia pasti mengampunkan dalam kurungan dosa. Itu tafsir lah, ya, untuk kamu. Cuba tengok kalau dalam tafsir saya dia kata apa? Ayat berapa? 29. Yaghfir lakum, ya, zunubakum. Ya, dia tafsirkan yaghfir yamhu. Yamhu makna memadamkan. Maf'ulun bih dia disebut zunubakum, ya, dosa-dosa kamu. Ya, lakum dia kata ankum. Apa makna ankum? Daripada kamu. Itu kalau merujuk kepada tafsir, ya. Ada tanda waqaf tak? Waqaf apa tuan-tuan? Qaf. Qaf makna apa? Waqaf. Lam ya makna apa? Aula. Aula makna lebih utama.
Itu menunjukkan ayat ini sudah sempurna di situ. Ayat selepas dia tu memulakan ayat baru. Ya, ayat baru tuan-tuan. Apa dia ayat dia? Wallahu. Bermakna waw ni waw apa tuan-tuan? Istiqnaf. Sebab dia nak mula. Kalau dalam kitab buku saya pun kata istiqnaf. Allahu. Kenapa dia bagi depan? Isim memulakan ayat mesti jadi subjek. Subjek disebut apa? Mubtada. Mana khabar tuan-tuan? Khabar bagi apa tuan-tuan? Bagi depan. Mana? Ialah zu. Apa makna zu? Yang mempunyai. Bagi depan dia dengan apa? Tengok. Wow. Ada ke bagi depan dengan wow? Ada. Adalah tu. Ya. Ini dipanggil apa tuan-tuan? Salah satu daripada Asmaul Khamsah. Nama yang 5. Sekejap lagi saya akan buka Asmaul Khamsah dengan tuan-tuan. Ya, zu. Ya. Zu makna kalau dikira lelaki, seorang lelaki yang mempunyai. Dia ni mesti jadi mudhaf nanti. Okey, sekarang ni mubtada ni jadi khabar. Khabar bagi apa sepatutnya? Bagi depan. Apa tanda bagi depan dia? Wow. Dan dia juga adalah mesti Asmaul Khamsah ni akan jadi mudhaf. Mana dia punya mudhafun ilaih? Al-fadli. Apa tanda mudhafun ilaih? Baris bawah. Mudhafun ilaihi. Ya, tanda dia baris bawah. Dzul fadli apa makna? Yang mempunyai kelebihan atau kurnia. Lepas tu apa? Al-azimi maknanya yang besar. Al-azimi. Kenapa dia bagi bawah? Mesti dia mengikut baris ni. Maka apa namanya ni? Tawabi'. Tawabi' ni ada 4. Dia ni adalah sifat. Kalau ini sifat ni jadi apa? Ini akan jadi mausuf. Dua peranan dia. Pertama dia bagi bawah sebab apa? Mudhafun ilaih. Dan dia adalah mausuf. Kurnia itu nak disifatkan dengan sifat yang azim, yang besar. Ayat yang ke-20 29. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan nampak ya? Ini jadi mausuf dan ini jadi sifat al-fadli al-azimi. Kurnia yang agung, yang besar. Mari kita terjemahkan semula. Ya ayyuha. Wahai. Wahai lah baru allazina. Orang-orang yang amanu. Mereka telah beriman. Mereka tu siapa? Kembali kepada siapa? Allazina. In tattaqu. Kamu tu siapa? Orang beriman. Kamu bertakwa. Allaha. Kepada Allah. Kenapa terjemah kepada? Maf'ulun bih. Jika kamu bertakwa akan Allah atau kepada Allah. Yaj'al. Nescaya dia menjadikan. Kenapa terjemah nescaya? Sebab jawab. Jawab. Nescaya dia. Dia tu siapa? Allah. Dia menjadikan. Dia iaitu Allah menjadikan. Mana maf'ul bih? Furqanan. Nescaya dia menjadikan furqanan, pembeda antara hak dengan batil. Lakum, bagi kamu. Wa yukaffir, pasti atau nescaya dia menghapuskan sayyiati, kejahatan. Yukaffir ankum, ada tertinggal yukaffir ankum. Apa makna ankum? Daripada
kamu. Sayyiati, kejahatan-kejahatan kamu. Ni maf'ulun bih. Maf'ulun bih baris atas, mansub dengan apa? Tanda apa ni? Kasrah, ya? Kasrah, dan dia adalah maf'ulun bih, dan dia satu lagi peranan apa tuan-tuan? Mudhaf. Kum jadi mudhafun ilaih. Okey. Wa yaufir, pasti dia mengampunkan. Maf'ulun bihnya dzunubakum, ya, dosa-dosa kamu. Tak nampak ni tuan-tuan, tapi jangan baca ayat Quran macam itulah, salah. Pasti dia mengampunkan lakum, bagi kamu. Wallahu, Allah itu X adalah. Okey, itu terjemah mubtada khabar. Zu, yang mempunyai al-fadlil azimi, kurnia yang besar. Okey tuan-tuan, cuba tuan-tuan buka dalam bab Asmaul Khamsah, muka surat 61 tuan-tuan. Pernah belajar belum? Dah oh dah baguslah. Tapi tak apalah, exercise dah buat belum Okey, yang paling penting tuan-tuan kena ingat, ya, ini ada 5 perkataan isim dalam bahasa Arab yang dimasukkan dalam bab khas tata bahasa, iaitu abun, akhun, famun, hamun, zu. Itu zu tu masuk dalam Asmaul Khamsah. Kalau dia baris depan dengan apa tuan-tuan? Waw. Misal kata abu, macam mana nak, biasa Asmaul Khamsah mesti jadi mudhaf. Selepas dia mesti ada mudhafun ilaih, sebab dia tak boleh bergantung. Dia mesti ayah. Ayah siapa? Ayah engkau. Macam mana nak sebut ayah engkau bagi depan? Abuka. Abu tu yang bagi depan, jangan abuku pula. Abuka. Kalau saudara engkau, akhuka. Mulut engkau, fuka. Ipar kau, hamuka. Yang mempunyai kelebihan, zu al-fadli. Kalau situlah dalam ayat kita, okay, itu tanda bagi depan dengan waw. Kalau bagi atas dia dengan apa tuan-tuan? Dengan alif. Cuba bagi ataskan dengan alif. Abang, bapa engkau, abaka. Abang kau, akhaka. Mulut engkau, faka. Ipar kau, hamaka. Yang mempunyai kurnia, zal fadli. Itu kalau dia bagi atas, dia bunyi zal fadli. Ni dalam ayat kita, Okey, Asmaul Khamsah ni, apa makna asma? Nama-nama. Al-Khamsah 5 atau 5, Okey, kalau dia baris bawah dengan apa? Ya. Lepas huruf jar mesti guna min, daripada bapa engkau. Macam mana sebut? Min abika. Daripada abang engkau, min akhika. Daripada mulut engkau, min fika. Daripada ipar engkau, min hamika. Daripada yang mempunyai kurnia, min zil fadli. Perkataan zi ni semua bolehlah. Yang mempunyai harta, yang mempunyai kurnia, yang mempunyai duit, yang mempunyai ilmu, yang mempunyai anak, semua boleh dimasukkan dalam perkataan zu tu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengoklah contoh. Ya. Bukan.
Sebab abi itu dia masih jadi mudhaf. Sebab perlu kepada perkataan yang selepas dia. Abika baru jadi bapa engkau. Kalau bapa aku dia jadi abi je, boleh. Tapi dia bukan cerita Asmaul Khamsah lah. Dia nak cerita gabungan daripada perkataan abun. Apa makna abun? Ayah. Kalau ayahku abi. Dia tidak termasuk dalam Asmaul Khamsah ni lah. Dia cuma cerita bapa aku saja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh yang pertama, wa abuna syaikhun kabir. Mana dia Asmaul Khamsah? Abu. Nah, muka surat 63 tuan-tuan. Ya. Abu bagi siapa tu? Bagi depan dengan waw kan? Kenapa dia bagi depan? Itu isim memulakan ayat mubtada. Ya, bapa kami adalah syekh. Syekh tu makna seorang tua. Tua. Kabirun bukan seorang tua yang berbadan besar. Syekhun tu tua, kabirun yang berumur. Ya, tua. Tua apa? Yang berumur besar lah, macam tu bukan badan dia besar. Sangat tua. Itu makna syekhun kabir, seorang yang sangat tua. Okey. Terus yang sebelah kiri. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mana Asmaul Khamsah? Aba itu bagi apa tu? Bagi atas dengan alifnya. Okey. Kenapa dia bagi atas? Cuba tengok wa makna apa? Ja'u fi'il madhi. Apa dhamir dia? Hum. Cuba terjemah. Dan mereka telah datang. Fa'il dia siapa? Hum. Mereka, iaitu adik-beradik Yusuf yang masukkan Yusuf dalam pergi buta tu. Mereka telah datang kepada siapa? Aba. Telah datang kepada bapa. Hum, mereka. Siapa dia tu? Nabi Allah Yaqub. Ya? Mereka tu telah datang kepada bapa mereka. Sebab tu maf'ul bih baris atas dengan apa? Alif. Okey. إذ قال يوسف لأبيه. Mana Asmaul Khamsah? Abi bermakna dia bagi apa tu? Bawah. Kenapa dia bagi bawah? Kenapa dia bagi bawah? Lepas haraf jar. Maka Asmaul Khamsah bagi bawah dengan ya. Ya. Semua perkataan tu, semua Asmaul Khamsah tu daripada awal tadi Abu akan jadi mubtada dan dia mudhaf. Nah, jadi mudhaf ilaih, dhamir muttasil dengan isim. Jangan ragu. Ya. Kalau abahum, aba tadi jadi maf'ul bih dan dia mudhaf. Nah, mesti jadi mudhafun ilaih. Okey? Abi dia bagi bawah sebab lepas haraf jar dan dia juga adalah mudhaf, mesti punya. Ya, hi akan jadi mudhafun ilaih. Tanda dia bukan dhamir muttasil dengan isim. Bagi bawah itu ada untuk memudahkan sebutan saja. Walqur akha 'ad. Mana dia? Akha. Bari apa maknanya tu? Bari atas dengan tanda alif. Dia bagi atas sebab apa? Cuba tengok wa makna apa? Uzkur. Fi'il apa? Fi'il amar. Ingatlah, sebutlah oleh engkau. Fi'il apa? Amar. Fa'il dia siapa? Anta. Anta tu Nabi Muhammad. Sebutlah oleh engkau wahai Muhammad. Cerita siapa? Akha. Saudara. Ya. Itulah maf'ul bih. Maf'ul bih bagi apa? Atas. Tanda bagi atas dia dengan alif.
dan dia juga akan jadi mudhaf. Adin jadi mudhaf ilaih. Tanda dia baris bawah. Siapa dia? Saudara kepada kaum Ad. Siapa dia? Nabi yang diutuskan. Nabi Saleh. Kaum Ad kan? Kaum Ad Nabi Saleh ke? Nabi Saleh. Saleh kaum Samud. Nabi siapa? Ya, Hud kepada kaum Samud. Ya, kaum Ad Nabi Saleh lah. Betul. Tuan-tuan ni mengelirukan saya. Saya dah confused pula. Betul ya? Macam mana? Okey, tulis. Kaum Ad, siapa nabi dia? Nabi Saleh ya. Kalau kaum Samud, Nabi Hud. Ya, Lut kepada kota Sadum. Ya. Lut itu kepada penduduk kaum Sadum, kota Sadum. Ini Samud. Ini Samud ya, bukan Samul. Okey, dia Ad ni satu kaum. Salah seorang daripada kaum Ad ni iaitu saudara mereka sendiri, iaitu adik-beradik. Makna kaum keluarga Ad ni ialah ni Nabi Saleh. Sebab tu dia kata saudara kepada kaum Ad. Ya? Ini Nabi SAW diminta untuk bercerita kepada umat Nabi Muhammad kita ni tentang kisah yang berlaku kepada iaitu Nabi Saleh yang berdakwah kepada kaum Ad. Okey, seterusnya tuan-tuan, kaifa yuwari sawata akhi. Akhi bagi apa tu? Bawah dengan ya. Kenapa dia bagi bawah? Sawata pakaian, akhi jadi sawata tu, sawata mana pakaiannya? Saya dah lupa. Okey, dia isim. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf. Akhi jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih bagi apa? Bawah. Tanda dia ya. Dan dia juga adalah mudhaf sebab khi itu mudhaf ilaih. Boleh bertindih macam tu. إذ قال لهم أخوهم. Mana dia tuan-tuan? Akhu. Asmaul khamsah akhu. Bagi apa tu? Bagi depan. Kenapa? Cuba tengok perkataan إذ. Ketika qala, huwa qala, dia telah berkata. Fa'il dia siapa? Tidak, akhu. Akhu tu fa'il bagi apa? Depan. Bagi depan dengan wow. Ketika saudara mereka ya, iaitu Nabi Saleh telah berkata lahum kepada mereka. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terdaya lagi tak? Satu lagi. Kalau tuan-tuan dapat jawab ni, kita baliklah. Itu kata kunci saya nak balik ya. Okey. Ilal ma'il yablugha fa. Mana asmaul khamsah? Fa bermakna dia bagi apa tu? Bagi atas dengan tanda apa? Okey. Kenapa? Li. Apa makna li? Supaya yablugha, dia menyampaikan. Ya, dia menyampaikan. Okey, fa'il dia siapa? Huwa. Maf'ul bihnya mana? Fa. Dia menyampaikan ke mulutnya. Ya. Dia menyampaikan ke mulutnya. Ini tengoklah kisah. Dia bukan apa ni? Dia ambil air. Ambil air tu nak sampai ke mana? Kat mulutnya. Ya, liyablugha fahu, supaya ia dapat menyampaikan kepada mulutnya. Tu fa
Fa tu baris atas, fahu. Kalau bagi depan dia fuhu. Kalau bagi bawahnya fihi. Jangan lupa, jangan terconfuse dengan padanya, fihi juga. Inilah satu bab khas di dalam tata bahasa Arab yang dipanggil apa? Asmaul khamsah. Bagi depan dengan waw, bagi atas dengan alif, bagi bawah dia dengan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.